sini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan pengangguran. Istilah pengangguran membawa erti suatu keadaan tiada pekerjaan di mana seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Mereka yang tergolong dalam kumpulan ini dari umur 15 sehingga 64 tahun. Mereka ini ingin mencari nafkah untuk menyerang kehidupan diri dan keluarga. Yang kedua, universiti awam atau swasta merupakan suatu tempat kepastian bagi seseorang yang ingin meneruskan pelajaran sehingga ke Menara Gading. Universiti merupakan tempat bagi seseorang yang lepasan sijil pelajaran Malaysia. Yang ketiga, satu trend yang sihat di samping memberi impak yang positif kepada masa depan seseorang, malahan ianya juga memberi impak positif kepada pembangunan negara, khususnya pertumbuhan ekonomi. Melalui peringatan masalah ini, kami dapat mengetahui bagaimana punca-punca berlakunya pengangguran dalam kalangan siswaza pada masa kini. Seterusnya, boleh mengemukakan cara untuk mengatasi isu-isu pengangguran dalam kalangan graduan universiti. Terdapat 3 persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah ciri-ciri yang diinginkan oleh majikan. Yang kedua, faktor berlakunya pengangguran di kalangan siswaza. Dan yang ketiga, langkah-langkah yang diambil oleh IPT untuk menghasilkan graduan yang bersaing di pasaran. Ciri-ciri siswaza yang diinginkan oleh majikan yang pertama ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Setiap majikan ingin mencari graduan yang mempunyai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kemahiran berfikir secara kreatif bermaksud mempunyai kemahiran dan kecekapan menggunakan minda untuk menilai kewajaran sesuatu idea. Manakala kemahiran berfikir secara kreatif, individu yang menggunakan minda untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kemahiran ini memberikan perhatian ketika melakukan tugasan apabila di tempat kerja, kerana ia berguna apabila seseorang graduan berada di sesuatu organisasi atau syarikat. Kemahiran berfikir secara kreatif dan kreatif ini merupakan aspek yang sangat penting dalam diri para graduan kerana kemahiran ini haruslah dikuasai dengan baik oleh setiap para graduan. Ciri-ciri siswaza yang kedua pula ialah kemahiran kepimpinan. Kepimpinan merupakan suatu keperluan dalam membina kekuatan organisasi, terutama dalam membina kepercayaan dan mencapai matlamat sesuatu kejayaan. Sifat kepimpinan haruslah ditanam di dalam diri setiap para graduan. Kepimpinan haruslah untuk menjadi pimpinan, ianya haruslah berinovasi dan berkualiti kepada orang lain. Ciri-ciri siswaza yang ketiga ialah kemahiran berbahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris pada zaman sekarang sangat meluas. Lebih-lebih lagi dalam bidang sains dan teknologi, perubatan dan perdagangan. Malahan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi sangat menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris banyak digunakan dan ia menjadi satu hakikat bahawasanya
setiap individu haruslah menguasai bahasa Inggeris. Graduan yang tidak mahir dalam berbahasa Inggeris, dia tidak dapat sesuatu pekerjaan. Contohnya, graduan yang mahir dan tidak mahir. Graduan mahir lebih mudah untuk mendapat pekerjaan, tetapi graduan yang tidak berapa mahir untuk berbahasa Inggeris, graduan tersebut sukar untuk mendapat sesuatu pekerjaan. Persoalan kajian yang kedua ialah langkah-langkah yang telah diambil oleh IPT untuk menghasilkan graduan yang boleh bersaing di pasaran. Langkah yang pertama, pentadbifan peranan guru dan latihan untuk meningkatkan perolehan kualiti pengajaran. Contohnya, peranan guru dan latihan merupakan satu langkah yang baik untuk membantu meningkatkan pengajaran di samping meningkatkan minat dan pilihan pelajar untuk belajar. Persoalan kajian yang ketiga ialah faktor-faktor berlakunya pengangguran di kalangan graduan. Faktor yang pertama ialah lambakan graduan. Menurut statistik oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, bilangan pengangguran di Malaysia tidak banyak di antara suku pertama dan suku kedua. Pada suku pertama iaitu 7,071,800 dan suku kedua 76,490. Dan lambakan graduan dia berlaku setiap tahun kerana berlakunya setiap institusi pengajian tinggi, pelajarnya semakin bertambah saban tahun. Manakala bagi untuk peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan sangat tipis kerana setiap tahun adanya berlaku graduan yang telah berjaya apabila menamatkan pembelajarannya. Faktor pengangguran siswazah yang kedua ialah sikap siswazah yang memilih pekerjaan. Faktor berlakunya pengangguran di kalangan siswazah kerana mereka terlalu memilih untuk bekerja. Contohnya, mereka tidak mahu bekerja dalam keadaan bahaya atau kotor. Malahan, mereka tidak mahu bekerja yang tidak berkaitan dengan kos dan bidang yang mereka pelajari di universiti. Menurut berita harian, para siswazah terlampau memilih lokasi dan kemahiran mereka. Kebanyakan siswazah memilih tempat bekerja dan tempat tinggal mereka berdekatan kerana ianya memudahkan kehidupan harian mereka. Dalam kajian ini mempunyai tiga objektif kajian. Yang pertama adalah faktor masalah pengangguran dalam kalangan siswazah. Faktor yang pertama adalah sikap siswazah yang suka memilih kerja kerana terdapat siswazah yang hanya ingin duduk di rumah sahaja kerana pekerjaan yang layak dengan pendidikan mereka tiada kekosongan. Faktor yang kedua adalah kegagalan IPT menawarkan kursus kepada siswazah dan ini memberi impak negatif kepada siswazah apabila mencari pekerjaan selepas graduate.
Faktor yang ketiga adalah tawaran gaji yang tidak kondusif. Terdapat syarikat menawarkan gaji tidak mengikut piawai yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tidak mengikut kelayakan siswaza. Faktor yang keempat adalah tidak menguasai pelbagai bahasa. Siswaza hanya menguasai bahasa Melayu, namun bahasa Inggeris mereka kurang menguasai, yang menyebabkan mereka tidak mendapat pekerjaan yang baik. Faktor yang terakhir adalah kurang pengalaman, kerana terdapat syarikat yang hanya mengambil pekerja dengan berlatar belakangkan pengalaman sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun. Objektif yang seterusnya adalah kesan pengangguran dalam kalangan siswaza kepada negara. Kesan yang pertama adalah pendapatan negara akan merosot. Jika kadar pengangguran tinggi, maka cukai pendapatan sesebuah negara juga akan menurun. Kesan yang kedua adalah menambahkan kadar kemiskinan di negara ini, yang menyebabkan negara akan mengalami lambakan kemiskinan terutama dalam kalangan siswaza. Kesan yang seterusnya adalah peningkatan gejala sosial. Peningkatan gejala sosial dalam kalangan siswaza akan meningkat jika mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kesan yang terakhir ialah melambatkan proses pembangunan negara. Jika sebuah negara mempunyai pendapatan yang rendah, maka kerajaan tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada orang ramai. Objektif yang ketiga dalam kajian ini ialah langkah bagi mengurangkan masalah pengangguran di negara ini. Langkah yang pertama ialah siswaza tidak harus memilih pekerjaan. Mereka harus menceburi pelbagai pekerjaan bagi menstabilkan ekonomi mereka. Langkah yang seterusnya adalah menyediakan pelbagai program supaya siswaza dapat mengukuhkan lagi penggunaan bahasa Inggeris dan dapat menjawat jawatan di sebuah syarikat. Langkah yang ketiga ialah meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Pada hari ini, terdapat syarikat yang hanya menitik beratkan penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan pekerja mereka. Langkah yang terakhir, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan supaya siswaza dapat mencari pekerjaan dengan lebih mudah dan terbuka kepada semua jawatan apapun. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini dilakukan untuk mengetahui punca-punca pengangguran itu berlaku di kalangan graduan universiti. Di sini pengkaji dapat mengetahui punca pengangguran itu berlaku adalah disebabkan diri pelajar itu sendiri kerana terlalu memilih pekerjaan dan terlalu mementingkan kadar gaji yang tinggi. Pentingnya kajian ini dapat membantu pengkaji dalam mengatasi masalah pengangguran di dalam golongan siswaza pada masa kini. Terdapat 3 metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini. Kaedah yang pertama ialah melalui borang soal selidik, iaitu borang soal selidik melalui Google Form. Dalam kaedah ini, pengkaji menyediakan soalan kepada responden untuk memberi tindak balas atau jawapan. Pengkaji juga menyediakan ruang jawapan untuk responden memberikan pendapat mereka tentang masalah pengangguran dalam kalangan siswaza ini. Kaedah kedua yang digunakan pula ialah kaedah kepustakaan, iaitu pengkaji telah pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat berkenaan masalah kajian. Kaedah terakhir yang digunakan ialah kaedah internet. Melalui kaedah ini, pengkaji melayari internet untuk memperolehi maklumat penting mengenai pengangguran yang terkini dan juga memperolehi maklumat penting berkaitan kajian, iaitu melalui portal-portal berita seperti Berita Harian dan Harian Metro. Yang seterusnya ialah perbincangan kajian, iaitu pengkaji akan menganalisis tindak balas responden berdasarkan borang soal selidik tersebut dan menerangkan keputusan analisis data tersebut. Berdasarkan analisis borang soal selidik, responden berpendapat bahawa kemahiran komunikasi sangat penting dalam sesuatu bidang pekerjaan. Hal ini kerana 97% responden sangat bersetuju bahawa kemahiran komunikasi merupakan salah satu faktor berlakunya pengangguran dalam kalangan siswa
responden sangat bersetuju dengan pernyataan bahawa sikap suka memilih pekerjaan dalam kalangan siswaza merupakan salah satu faktor berlakunya pengangguran. 15% responden pula masing-masing menyatakan kurang pasti dan tidak setuju dengan faktor yang dinyatakan. 88% responden sangat setuju dengan pernyataan bahawa pengangguran memberi impak yang negatif kepada negara. 9% responden pula menandakan kurang pasti dengan pernyataan tersebut dan 3% responden tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Seterusnya, 88% responden sangat setuju bahawa pengangguran yang berlaku akan menyebabkan kadar jenayah negara meningkat. Hal ini kerana daripada analisis didapati jumlah responden yang menjawab kurang pasti dan tidak bersetuju bahawa pengangguran yang berlaku menyebabkan kadar jenayah meningkat adalah sebanyak 6% sahaja. 82% responden sangat setuju dengan pernyataan bahawa pihak kerajaan boleh meningkatkan taraf program dan latihan industri bagi mengurangkan isi pengangguran di kalangan siswaza. Manakala 18% lagi responden menjawab kurang pasti dengan jawapan mereka. 97% responden sangat bersetuju dengan langkah yang diambil oleh kerajaan dalam mengatasi masalah pengangguran, iaitu dengan menyediakan lebih banyak sektor pekerjaan. Manakala hanya 3% responden sahaja yang kurang pasti dengan pernyataan tersebut. Hal ini bermakna responden sangat setuju dengan langkah yang perlu diambil oleh kerajaan, iaitu dengan menyediakan lebih banyak sektor pekerjaan kepada para siswaza. Sebagai kesimpulan, masalah pengangguran di negara ini semakin meningkat setiap tahun. Namun, masalah ini boleh diatasi dengan segera oleh pihak yang sewajarnya. Jika Malaysia ingin maju seperti negara-negara lain, semua pihak harus berganding bahu untuk mengukuhkan ekonomi negara ini. Walau bagaimanapun, masalah pengangguran di negara ini masih lagi boleh terkawal dengan pelbagai usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Siswaza juga harus mengambil peluang dalam bidang keusahawanan kerana bidang ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam pendapatan keluarga mereka.